Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim, amma ba'd. Yang saya hormati Salih Muhammad, seluruh ahli dan kuasa surau JKR, Salih Muhammad, surau kerja raya. Itu tulis kat sini. Yang Muhammad Ustaz mohon berhenti pada 1.50 petang. Ada nota saya. Dan Alhamdulillah saya kembali untuk kontrak tahunan saya tempat ni. Dan semoga perhimpunan kita diberkati oleh Allah. Tajuk hari ni tak mau berat-berat. Tajuk hari ni nak cerita makan ya. Kan? Bulan Ramadan cerita makan bagus tak? Kita duk anggap bulan puasa cerita puasa. Tapi sebenarnya bulan Ramadan ini dia beyond, dia luar, dia lebih luas lagi daripada puasa. Puasa ialah satu amalan yang wajib kita buat dalam bulan Ramadan. Puasa adalah satu amalan wajib dalam bulan Ramadan. Tapi ada benda lain wajib lagi. Antara benda lain yang wajib dalam bulan Ramadan ialah sembahyang. Ada orang puasa tak sembahyang? Ada? Bukan ada, berlambak. Ramai. Tuan-tuan nak tengok orang puasa yang tak sembahyang ni, tuan-tuan pergi buka puasa dekat restoran. Saya buat satu post baru ni dekat TikTok, Facebook, Instagram saya. Pasal saya pesan dekat tokai-tokai kedai restoran yang buka yang buat jamuan, yang bukan buat jamuan, yang buat jualan buka puasa. Kita tolonglah sediakan surau, musalla, tempat orang sembahyang. Sebab kita bagi kemudahan untuk orang buka puasa tu bagus dah, dapat pahala puasa tuan-tuan. Tuan-tuan katalah tuan-tuan ada orang yang nak kena Allahumma salli Muhammad, kerja stay back. Kata ada di kalangan staf kita yang nak kena kerja melepasi waktu buka puasa. Tuan-tuan jadi orang yang bertugas untuk sediakan tempat, bukan sediakan makan, sediakan tempat untuk mereka buka puasa. Tuan-tuan dapat pahala dah. Sama macam kita sediakan tempat untuk orang semayang, sediakan tempat untuk orang sedekah. Tuan-tuan sediakan tempat untuk mereka buka puasa, bukan makan. Sediakan tempat je. Masuk kemudahan untuk orang buka puasa. Dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka restoran untuk orang buka puasa, ada orang buka puasa kat tempat kita dengan maksud memudahkan mereka untuk buka puasa, dapat pahala tak? Niat betul dapat pahala dah. Tapi masalah dia apa? Duk kejar nak dapat kelebihan bagi orang buka puasa, tapi menjadi penyebab kepada orang meninggalkan sallallahu alaihi Muhammad, kewajipan dia. Tak sedia tempat Allahumma salli Muhammad solat. Dia kata kami buat restoran bagi dia makan, dia punya makan, dia punya sembahyang, dia buat sendirilah. Memanglah, tapi kita yang panggil dia mai buka puasa kat tempat kita. Kan kempen flyers keluar bubuh dekat alam Facebook, panggil influencer mai sedap influencer tu kata. Kita pun sampai terliuk dengar dia punya sedap kan. Dia sedap, padahal tak sedap pun, nipu. Ramai gitu. Lepas saya kata kalau kedai-kedai yang viral promo tu jangan pergi lagi. Tentu selalu tak sedap, ramai queue panjang pasal viral ni. Faham tak? So, kita panggil dia mai,
Tiba-tiba dia boleh demai tempat kita, menyebabkan dia tak boleh nak semayang pasal kita tak sediakan tempat tu. Dan akhirnya dia buat keputusan, tak payah semayang, nanti ya qada. Mana ada istilah qada sebab buka puasa? Qada semayang sebab buka puasa, mana ada? Sallallahu alaihi Muhammad, qada semayang ni dua je tuan-tuan. Terlupa dengan terlena. Dua ni qada semayang. Terlupa dengan terlena. Payahlah ni tuan-tuan, orang tak tahulah, dia banyak fahaman-fahaman yang masuk bukan-bukan ni sampai kita. Saya buat video baru ni, saya kata bila ada banyak sangat solat-solat kita yang kita tinggal, kemudian kita nak buat solat sunat, kita kena utamakan solat fardu kita yang kita tinggal berbanding solat sunat. Maksud keutamaan. So, kalau tuan-tuan ada tempoh tu, tuan-tuan hanya boleh pilih di antara yang fardu dengan yang sunat je. Tuan-tuan tak boleh, tak mampu nak buat kedua-dua sekali. Tuan-tuan, yang mana satu tuan-tuan nak utama? Yang wajib ke yang sunat? Yang wajib. Ya tak? Jadi kalau tuan-tuan nak pergi semayang tarawih, kemudian tuan-tuan ada banyak semayang fardu tuan-tuan yang tuan-tuan tak qada lagi, tuan-tuan bangkit je lah buat solat, buat qada. Tu imam usalli sunnatan tarawih raka'ataini imam lillahi ta'ala, tu imam tu dia niat solat tarawih. Tuan-tuan kat belakang usalli fardu salat Muhammad subhi raka'ataini qada'an ma'muman lillahi ta'ala. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Dia buat 2 rakaat tarawih, tuan-tuan buat rakaat qada. Dia buat rakaat tarawih, tuan-tuan buat rakaat qada. 20 rakaat dia buat tarawih dengan maksud 10 semayang dia, kita buat 10 semayang qada, kita dah selesai. Boleh tak? Boleh. Habis Ustaz doa kunut boleh je. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Waktu kita diri tu Ustaz, baca apa-apa doa, Allahumma hdini fi man hadait pun tak apa dah. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Tak baca doa kunut pun tak apa, sebab doa kunut tu sendiri sunat. Selesai dah, dia dapat dah 10 solat fardu qada dia. Betul tak? Kalau tak mampu nak buat kedua, tapi kalau dia boleh buat kedua-duanya, tu lagi baik. Dalam 10 dia buat, satgi dia sambung pula dengan qada dia, bulan Ramadan dia perbanyak qada, tu boleh buat, boleh. Dalam keadaan Sallallahu Muhammad, kita duduk bincang waktu, ada seorang komen ni, mana ada qada pada semayang yang sengaja tinggal. Di main pahaman itu tu pula lah, susah kita. Dan Sallallahu Muhammad ada 3 pandangan tentang qada solat. Nombor 1, pandangan ulama mazhab, termasuk mazhab Syafi'i. Yang pertama, tak boleh buat apa-apa solat. Dengar elok ni, jangan duk potong separuh. Dengar 3, saya sebut 3. Yang pertama daripada yang 3, dah sebut tu, boleh potong pun ada juga kan. Yang pertama daripada 3, 1/3 ni, dengan maksud dia tak boleh buat apa-apa benda, termasuk pi melancong, termasuk pi buat benda-benda kesukaan dia, apa-apa nak buat, melancong ke, nak pi makan hebat-hebat ke apa, tak boleh buat, sebab dia ada solat fardu dia yang masih belum qada lagi. Satu pendapat. Pendapat kedua, dia masih boleh buat dengan syarat dia masih meraihkan solat-solat qada dia untuk dia buat. Dia nak pergi melancong boleh, dengan syarat hang qada sama solat-solat hang yang tinggal. Nak pergi makan boleh, dengan syarat hang jangan tinggal qada-qada ni. Hang nak buat solat-solat sunat pun boleh. Nak buat solat sunat pun boleh, dengan syarat qada semayang-semayang fardu yang hang tinggal tu. Ini pendapat kedua. Dan pendapat ni lah yang paling sesuai untuk kita. Faham tak ni? Pendapat ketiga, tak payah qada. Ini pendapat kecil segelintir ulama Sallallahu Muhammad yang tak terikat dengan 2 mazhab, dengan ulama-ulama mazhab tadi ni. Dia panggil dia Salafiyah, ada gelaran Wahabiyah, yang tu kan, gelintir kecil. Tapi jumhur kata apa? Jumhur kata wajib qada. So maksud jumhur ni siapa? Yang paling ramai daripada kalangan ulama. Segelintir dia apa? Sikit lah.
So kalau tuan-tuan berjumpa dengan satu pendapat, dua pendapat. Satu pendapat ni, depan kita ni ada 20 orang guru kata. 20 orang ulama' duduk depan kita ni. 18 ulama' kat sini kata ya. 2 ulama' kata tak. Tuan-tuan rasa tuan-tuan lebih cenderung nak ikut yang mana? Yang 18 ke yang 2? Faham ke tak faham soalan ni? Jadi kita ni orang awam, kecenderungan kita ialah kita kena ikut jumhur ulama. Sebab jumhur ni maksud ramai daripada kalangan ulama. So jumhur ulama daripada kalangan ulama mazahib atau mazhab-mazhab mewajibkan kita untuk qada solat kita. Yang kata tak payah qada ni apa hujah dia? Dia kata Nabi SAW tak kata kena qada pada sembahyang kecuali 2 perkara, 2 benda, tidur ataupun terlupa. Nabi kata, siapa yang terlupa, siapa yang tertidur, bila dia sampai kesedaran dia, maka qada sembahyang dia. Nabi tak kata orang sengaja tinggal, kalau kena qada sembahyang. Dia kata gitu. Dia baca literal pada hadis. Ulama mazhab pula kata apa? Ulama-ulama yang lain, dia kata, kalau pada terlupa dan tertidur pun kena qada, apatah lagi kalau sengaja tinggal. Tinggal pasal apa? Terlupa. Tinggal pasal apa? Pasal terlena. Tinggal pasal apa? Sengaja. Hang terlupa kena qada. Hang terlena kena qada. Hang sengaja tinggal, tak payah qada. Macam ngam tuan-tuan. Dia kata, kalau terlupa dan terlena pun kena qada, apatah lagi kalau sengaja tinggal. Boleh faham tak? Salih Muhammad. Contoh tuan-tuan tengok bola, kita dengan kawan kita tengok bola, sampai pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi, Salih Muhammad start bola. Habis dekat pukul 6. Kawan yang seorang ni, dia tengok bola, dia tak lena. Dia tak lena sampai subuh. Kawan seorang lagi terlena. Elok dah dekat kat subuh tu, pup dia terlena. Sedap-sedap habis dah pukul 7.30 pagi. Dah melepasi waktu subuh. Kawan yang duk berjaga tak lena ni, dia kejut pada orang yang lena tu. Bangkit. Hang terlepas subuh dah ni. Pukul berapa dah ni? 7.30. Lah, terlambat dah subuh. Bangkit pergi qada sembahyang. Hang tak sembahyang lagi. Hang sembahyang tak? Aku tak sembahyang. Pasal mana tak sembahyang? Aku tak payah qada. Pasal apa? Aku saja tinggal. Nampak tak? Ini faham ke tak faham saya ni? Jadi subhanallah. Salih Muhammad tu kaedah dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau maksudnya tuan-tuan jumpa satu pendapat, dia panggil pendapat jumhur, maka itu Salih sebab pendapat yang paling sesuai untuk kita berpegang. Dan keduanya, kita duduk pada dalam negara kita ni, Salih Muhammad yang meletakkan mazhab Syafi'i sebagai pegangan mazhab setempat. Dan dia masih duduk dalam kalangan ulama mazhab, maka sesuai kita berpegang dengan pendapat itu. Khalas, selesai. Faham tak? Jadi subhanallah, orang yang pi semayang, orang yang pi buka puasa dekat restoran, pasal apa tak semayang? Pasal aku pi buka puasa kat restoran tu, kemudian restoran tu pula tak ada surau disediakan. Kalau ada surau aku semayang lah. Tapi tak ada surau, tak apalah aku qada. Maksudnya apa? Tak ada qada pada saja nak pergi buka puasa. Tak? Dua aja tadi sebut. Lupa, terlena. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah. Maka hari ini kita nak sembang tentang pahala. Kita nak sembang tentang makan. Makan. Buka puasa. Pahala menjamu orang untuk berbuka puasa. Kata Nabi SAW, An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi as-sa'imi syai'an, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Kata Nabi sallallahu daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bagi iftar, yang berbuka puasa, kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala daripada pahala puasa orang yang berbuka itu tanpa mengurangkan walaupun sedikit. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi.
Ni tuan-tuan benda yang tuan-tuan boleh rebut tiap-tiap hari. Saya yakin di kalangan kita ni ramai-ramai jarang kita buka dan kita beli makanan untuk kita seorang. Tuan balik lagi, tuan beli makanan lebih ke kamu beli untuk seorang-seorang makannya? Faham soalan ke tak ni? Tuan balik lagi, tuan beli singgah beli makan buka puasa tak? Beli. Beli untuk seorang-seorang ke untuk isteri dengan anak-anak semua sekali kat rumah? Beli kat ramai-ramai makanlah. Faham tak ni? Kalau dia beli seorang-seorang balik tak ni ayah punya seorang aja. Apa beli tak adik? Tak beli ke? Tak asal. Kita beli, ingat, lepas ni beli faham bahawa tu sedekah kan untuk orang berpuasa. Masuk ada pahala tak? Ada pahala. Tuan-tuan, banyak pahala yang tuan-tuan boleh dapat dalam bulan Ramadan kadang kita tak perasan. Tuan-tuan balik lagi. Teh ni. Balik awal sikit Kau balik sama awal sikit. Balik. Lepas tu singgah pasal Ramadan kan. Jangan lupa niat. Saja aku tawaf pasal Ramadan ini 7 pusingan. Daripada ayak nyok sampai ayak tebu. Pusing. Sampai rumah malam pergi tarawih tu. 20 rakaat tarawih. 8 rakaat paling tidak lah tuan-tuan. Itu pun berkelih tak habis-habis lagi. Salat Muhammad. Subhanallah. Tuan-tuan pergi sembahyang tarawih, tuan-tuan tengok pahala tuan-tuan nak pergi buat sembahyang tarawih tu daripada rumah lagi tuan-tuan dah dapat dah. Kita ambil wuduk kat rumah, kita siap pakai baju elok-elok nak pergi masjid. Betul tak ni? Kita buh ketayak atas kepala, kita start motor pergi, kita naik setiap perjalanan pergi, tuan-tuan melangkah masuk ke masjid, tuan-tuan niat i'tiqah dekat masjid, tuan-tuan semayang qabliyah maghrib, tuan-tuan semayang qabliyah, tuan-tuan semayang tahiyatul masjid, tuan-tuan semayang qabliyah pula, tuan-tuan jawab azan lah, tuan-tuan macam-macam yang tuan-tuan buat sepanjang tu. Padahal tuan-tuan nak pergi satu benda yang apa semayang tarawih. Banyak benda yang kita dapat yang kecil-kecil, yang rincit-rincit dalam bulan Ramadan ni yang kita tak perasan pun kata kita dapat benda-benda tersebut. Bulan Ramadan nama dia. Sama balik lagi memang rutin kita dah. Setiap kali balik kerja, singgah saat dekat apa ni bazar ke apa kedai jual tu, nak bagi beli buka puasa untuk beli untuk siapa ni? Kami nak buka puasa. Kami itu siapa? Saya, isteri saya, anak-anak saya 3-4 orang. Tuan-tuan tahu tak, kita beli kat kita selesai untuk kita berbuka puasa, tapi untuk isteri kita tu ada pahala sedekah kita untuk dia. Ada anak-anak kita ada pahala sedekah. Nabi kata apa? Allahumma salli Muhammad, man fatara saiman, siapa yang bagi benda buka puasa untuk orang berpuasa, maka kana lahu mithlu ajri ghaira innahu la yanqusu min ajri saimi syai'ah. Siapa bagi orang buka puasa, maka pahala baginya seperti orang puasa tu dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Pahala puasa isteri kita tumpang sikit, pahala puasa anak-anak kita tumpang seorang sikit. Tu yang 3-4 orang aja. Kalau lagi banyaklah pahala puasa kita. Dan jangan anggap bagi buka puasa tu mesti sepinggan nasi. Siapa nak sponsor buka puasa ni seorang satu kepala, kita bagi satu kepala, kita ambil RM5. Tak ada lah RM5 ni. Satu kepala RM8, RM10 untuk dia buka puasa. Kita pun saya nak ambil 10 orang, 10 orang. Bayar saya semat 100. Beli kurma tak apa dah. Bagi ayak seorang sebotol pun tak apa dah. Yang harga dia hanya RM1.5, hanya RM1 apa semua. Satu kotak kurma tu RM2, dia ambil tu buka puasa, dia buka puasa yang kita buka, yang kita bagi tu pahala dapat dah sebagaimana pahala puasa dan tak dikurangkan walaupun. Maksudnya daripada seorang yang buka puasa ni, entah berapa orang yang boleh dapat pahala buka puasa tu daripada dia seorang. Dia seorang aku punya apa jangan kacau dia ni soleh, dia baik sikit ni ustaz punya buka puasa saya cover. Yang siapa boleh sentuh dia. Dak ustaz tu punya buka puasa boleh di 10 orang dapat pahala puasa daripada ustaz tu punya buka puasa. Ada orang bagi kurma ke dia, ada orang bagi ayak ke dia. Saya cuba nak bincang ni pasal nak bagi keluar sikit tau, nak bagi luas sikit kita punya pemikiran tentang pahala dalam bulan Ramadan ni. Faham tak tuan? Jangan menganggap kecil benda-benda kecil dalam bulan Ramadan ni. Saya semua Allah kecil-kecil lah. Allah dia tu pada bagi lah sikit-sikit kurma ikut. Dak walaupun sebiji kurma kata Nabi SAW. Antara orang yang paling banyak sekali dapat pahala tuan-tuan dalam bab ni tuan muslimat. Depa rajin. Depa lah pergi siap buat makan.
Depa lah sagi pi potong buah, depa lah sagi pi bancuh ayak, depa lah sagi pi buat apa semua, depa bagi buat macam-macam. Nak sediakan orang untuk buka puasa. Dah bukan setakat buka puasa, sahur lagi. Dialah kejut kita bangun tidur, dialah yang kejut anak-anak kita bangun tidur, dialah yang siap masak nasi. Berapa banyak pahala seorang perempuan dapat. Tambah-tambah yang ingin kerja pula, memang saya respect lah. Kerja lagi, balik kerja lewat lagi, saya siap lagi pun. Subhanallah, letih pun mereka tuan-tuan orang perempuan. Tapi pahala mereka dalam bulan Ramadan sangat banyak. Baik, subhanallah. Tu satu faham dah. Nabi kata apa? Siapa bagi orang buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala daripada puasa orang yang buka tu. Tak kurang sikit pun pahala puasa dia, kita dapat sempurna. Dia dapat 10, kita pun dapat 10. Dia kata, cantik lah Ustaz, start esok saya nak bagi orang buka puasa dah. Lepas tu saya tak mau puasa lah. Dapat pahala sempurna. Pahala bukan puasa. Ni macam tuan-tuan semayang, dia panggil solat isyraq. Sebagai ulama kata tu solat duha. Siapa semayang subuh berjamaah sama dengan imam, semayang jemaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, waktu isyraq tu, lalu dia semayang 2 rakaat, maka pahala baginya Salih Muhammad hajatul umrah tamatan. Dapat pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi SAW. Kata cantik tak payah pergi haji tak umrah. Pahala, dapat pahala sahaja seumpama tu. Kalau orang buat haji buat umrah dapat pahala 200, contoh nilai lah, dia pun dapat 200 juga dengan dia buat amalan tu. Tapi tertunai dah haji pada dah? Tak lah. Kita bagi orang buka puasa, orang puasa buka puasa tu dapat 10 pahala contoh. Kita dapat pahala, kita pun dapat pahala 10 tu. Tapi kalau kita tak puasa, kita tak menunaikan hak puasa kat kita. Pahala tu dapat sebab orang tu, bukan pahala untuk kita buat puasa. Terjawablah tu. Baik, Allah masih selamat tuan-tuan. Jadi Allah masih selamat tu di antaranya. Pertama. Yang keduanya, yang ni pun satu benda yang tuan-tuan tolong ambil berat. Apa dia? Buka puasa sekali. Buka puasa sekali, maksud bersama-sama. Kata Nabi SAW, an Ummi Umarah binti Ka'b al-Ansariyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kulli faqalat inni sha'imatun faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna as-sha'ima tusalli 'alaihi al-malaikatu idza ukila 'indahu hatta yafrughu wa rubbama faqala hatta yashba'u atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Daripada Ummu Umarah binti Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW datang menemuinya, kemudian dia pun menghidangkan makanan kepada baginda. Nabi SAW mai jumpa Ummu Umarah al-Ansariyah, namanya Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah. Ni hebat ni wanita ni. Dia nama gelaran dia Ummu Umarah. Dialah yang pi waktu Nabi SAW kena serang dekat perang Uhud tu, dia ni ditugaskan untuk jaga batu tentera-tentera je. Tapi bila dia tengok orang mula attack Nabi, dia capai satu pedang, dia masuk dalam perang tu. Waktu orang tengah serang Nabi, dia tak tahu nak buat macam mana, dia ambil satu bendera musyrikin, dia koyak bendera tu. Dia kata, hai orang musyrik, ni bendera kamu ni, kemuliaan kamu. Dia koyak. Orang yang nak pergi serang Nabi, tak dia serang Nabi, patah balik serang dia. Lebih sebelah kesan tetak kat tubuh dia. Dia panggil Ummu Umarah Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu anhu. Anak dia nama Habib bin Zaid. Anak dia jadi utusan dekat Nabi SAW, pergi jumpa dengan Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Musailamah Kazzab buat apa tuan? Ambil pisau dengan dia punya pegawai dia tu, potong daging, potong jatuh sumpuk sampai dia mati. Tu nak kata keluarga dia ni, keluarga dia panggil Nusaibah ataupun Ummu Umarah. Nabi SAW pergi jumpa dia, lalu dia pun hidangkan makanan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi datang berjumpa dengan dia, kemudian dia pun hidang makanan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi kata apa? Jemputlah makan. Nabi jemput dia sendiri untuk makan. Lalu dia kata apa? Inni saimun, sungguhnya aku berpuasa. Aku tengah puasa ni. Maka Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, apabila dia memberi makan apa yang ada di sisinya, maka para malaikat akan sentiasa berselawat, yakni memohon keampunan ke atasnya, sehingga orang yang makan selesai daripada makannya, atau barangkali baginda bersabda, sehinggalah mereka kenyang. Dia puasa, lepas tu ada orang makan bersama dengan dia. Sama ada waktu dia berpuasa, dia jamu orang makan, orang tu makan sampai kenyang, malaikat doa kat dia. Ataupun sagi waktu dia nak buka puasa, ada ramai orang nak buka puasa sama-sama dengan dia ketika dia berbuka puasa tu. Maka apa dia akan dapat? Malaikat akan sentiasa berselawat, yang memohonkan keampunan kepadanya sampai orang tu semua kenyang. Ini kelebihan yang kita boleh dapat. Sebab tu ada dua waktu yang sangat istimewa. Waktu kita buka puasa dan waktu sahur. Kita jarang dapat momen ni sama-sama keluarga kita untuk makan sekali. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan elok. Tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang kawan. Saya tak tahu sebenarnya cerita kat sini ataupun tak. Saya cerita kat isteri, dia kata tak tahu nak cakap apa dekat sini. Tiap-tiap tahun duk perah benda yang sama je. Kan tak? Sebab tu hari ni pilih pasal buka puasa. Jumpa seorang kawan. Dia ni tuan-tuan, dia pengusaha chalet dekat satu pulau Peranginan. Dia dah chalet. Waktu tu duduk tepi laut lagi saya ingat. Dia kata, Ustaz tu chalet tu mak saya punya. Kata, oh sebelah dia. Sebelah sana Ustaz tu chalet tu abang saya punya. Oh. Tapi Ustaz, kalau saya penuh chalet saya ni, saya tak akan hantar pergi dekat chalet mak saya. Saya tak akan hantar orang tu, macam orang main, oh chalet saya penuh, saya minta maaf ya. Sebelah sana chalet mak saya, pergi sana. Saya tak akan hantar Ustaz. Dia pasal apa lagu tu? Dah anggap macam musuh berniaga. Ustaz, kami tak ada hati Ustaz. Saya tak ada hati. Hati saya dengan keluarga saya ni dah putus. Tak ada rasa apa. Abang-abang saya ni saya rasa macam dia tu orang asing ni. Pasal apa jadi macam tu? Saya tak tahu Ustaz. Cuma saya ingat Ustaz, waktu kecil-kecil kami ni, mak kami ni tak pernah ajak kami makan sekali. Tak pernah kami dalam waktu kecil kami makan bersama-sama. Betul lah saya ingat Nabi SAW kata, pada makan berjemaah itu ada barakah, berkat. Sebab tu antara amalan yang mak ayah kita duk buat dulu, yang sangat mak ayah kita jaga, ialah makan sekali. Ni waktu kita kecil-kecil tu ingat. Ni yang duduk depan saya ni lebih kurang best saya je ni. Tahun ni Alhamdulillah saya 18 tahun ni. Lebih gayang bayar tu untuk alat tu. Tambah 30. Tentang Allah Masya Muhammad, kita waktu kecil-kecil, mak makan, ayah makan sekali. Balik sekolah, nak makan nasi, tunggu ayah main duduk sekali baru dia makan. Pagi-pagi nak pergi sekolah, ingat kalau kita nak pergi sekolah, mesti ayah kita ada. Duk ingat lagi cara ayah kita duk hirup teh dia. Kita teringat lagi, pasal kita duk ada sekali momen tu. Kita tahu mak kita punya masakan, apa yang dia suka kita makan, mak kita masak. Kita tahu semua momen tu, pasal kita selalu makan dengan mak ayah kita. Dan makan sekali, berkat ni tuan-tuan sekalian, makan sekali ni bawa kita ni, hubungan kita dengan mak ayah kita sampai hari ni tak pernah putus. Mak kita sakit, kita sedih. Mak ayah kita meninggal, ada di kalangan kita yang sampai depression sebab mak ayah dia meninggal. Pasal hubungan hati di antara kita dengan mak ayah kita sangat kuat. Antara benda yang kita buat dulu ialah makan sekali, makan bersama. Tuan-tuan nampak dia simple, tapi dia sangat istimewa di sisi agama. Tapi kita ada momen ni, kita tak ada kan? Kita mana ada? Tuan-tuan kerja, isteri kita pun kerja. Anak-anak kita, tuan-tuan, dia makan tengah hari dengan siapa? Siapa yang suap anak kita makan? Bukan kita. Nah, siapa yang mandi dengan anak kita? Tak. Saya duduk tengok pagi-pagi saya pergi kuliah subuh, suami isteri kerja. Yang ni anak duduk tidur lagi ni, duduk pegang, duduk dukung. Tidur lagi. Yang seorang duduk atas stroller, yang abang besar sikit duduk jalan, duduk pegang. Pakai baju tidur tu lah, dia tidur malam tu, yang tu lah dia pegang, bawa pena, hantar rumah pengasuh. Siapa mandikan dia lagi? Pengasuh dia, bukan kita. Siapa yang siap breakfast? Anak kita bila terjaga, dia nampak muka siapa? Dia bukan nampak muka kita, dia nampak muka pengasuh dia. So mana kita dalam hidup dia? Waktu kita balik-balik, nak pergi ambil dia dekat rumah pengasuh dia, dah siap mandi dah, siap bedak dah, siap sikat rambut dah.
Siapa yang uruskan dia? Siapa yang sentuh tubuh dia? Siapa yang suap makan ke mulut dia? Tak ada siapa. Sebab tu yang paling melekat di hati dia adalah pengasuh dia, bukan kita. Kita ni nobody. Kita tolong jaga dia saat malam aja. Saat je malam. Tu pun 2 jam, lepas tu dia tidur. Esok ulang rutin yang sama. Tu tuan-tuan harap dia nak doa kat kita. Tuan-tuan harap dia nak jaga kita, dia nak kasih kat kita. Kita tak ada pun. Kita tak appear pun dalam hidup dia sebenarnya. Tambah-tambah balik 2 jam duduk. Kita dengan handphone kita, dia dengan handphone dia. Nak bawa pergi makan konon. Tuan-tuan tengok ni, saya duk pesan satu benda lah. Saya tak tahu, saya harap tuan-tuan tak buat lah. Tuan-tuan bawa anak-anak kita pergi makan kat restoran. Tuan-tuan tak mau dia ganggu kita, kita bagi handphone kat dia. Saya harap tuan-tuan tak buat lah. Tuan-tuan tolong jangan buat. Pasal waktu tu tuan-tuan telah merosakkan dia dalam keadaan tak sedang. Kita dulu waktu kita kecil-kecil, kalau kita makan, setiap orang, anak-anak kita karakter masing-masing. Kau ni penjatuh ayak lah, kau ni qiyau kuat lah, kau ni bagi apa semua benda tak mau lah. Semua ada karakter. Dan apa mak ayah kita buat? Mak ayah kita layan kita. Dia pun bergilir makan. Sanggup? Tak apa, mak makan dulu, biar ayah jaga anak sat. Dia bawa kita jalan, dia pujuk kita, dia communicate dengan kita. Saya baca tentang artikel tentang macam mana gadget ni merosakkan budak. Tuan-tuan, waktu usia dia kecil, kita sedang bina, kita sedang membunuh image, kita sedang membunuh karakter dia. Yang namanya, tuan-tuan, dia panggil, Allahumma salli apa? Interpersonal skill. Kita crack, kita bunuh. Sebab tu anak-anak kita, dulu kita waktu kita kecil-kecil, mana kita pernah dengar tentang dia panggil apa? Allahumma salli Muhammad, introvert, extrovert. Kita tak pernah dengar ni. Kita tak pernah dengar tentang dia panggil Allahumma salli Muhammad, chronic anxiety. Tak dengar. Tak pasal apa jadi macam ni? Pasal orang dah tak ada karakter dia, dia tak kerti nak communicate dengan orang. Pasal belajar untuk interpersonal skill ni waktu usia dia kecil. Dia sedang bangun. Waktu kita dulu kita keluar main, kita bergaduh dengan kawan kita, kita tembak-tembak kawan kita dengan senapang tu, kita banyak, kita berkeling kita. Semua tu membina kita punya communication skill, interpersonal skill. Tapi apa kita buat? Kita padam waktu dia untuk dia bina interpersonal skill dengan kita bagi benda tu habis. Rosak kan? Dia tak kerti nak bercakap dengan orang. Dia duduk sorang-sorang. Dengan kita pun tak ada. Kita langsung tak ada. Dah lah 2-3 jam duduk dengan dia sehari. Hendaknya tak ada. Allah bagi kita bulan Ramadan. Tuan-tuan suka tak suka, tuan-tuan akan berhadap dengan mereka dalam tempoh 2 waktu paling tidak makan sekali, sahur dengan subuh, sahur dengan buka puasa. Tapi sayangnya waktu ni pun kita lepas. Kita siap makan, anak kita pergi ambil seorang dekat depan TV makan, anak kita seorang lagi pergi makan tawana, duk main game. Ayah mana? Ayah buka puasa kat luar. Belah ni kurma, belah ni rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawaitu shauma ghadin. Bukan, itu buka puasa. Itu puasa. Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rokok dulu ke kurma dulu? Rokok dulu buka puasa. Mak buka puasa seorang-seorang kat dapur. Hilang. Padahal itu waktu bersama. Tuan-tuan tahu tak waktu tu, waktu makbul doa, waktu paling makbul doa waktu tu. Ada 2 waktu yang makbul doa bergabung waktu tu. Nombor 1, bergabung doa Allahumma salli Muhammad, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua, waktu kita sedang menghadap makanan, waktu duduk depan makanan tu. Ni 2 waktu yang sangat makbul untuk doa. Sayang buat apa? Tak manfaatkan waktu tu. Sebab tu ambil masa Salli Muhammad untuk 10 minit, 15 minit sebelum buka puasa tu, duduk sekali tu. Angkat tanganlah, doa saat doa. Sebutlah tuan-tuan, baca doa sebab waktu makbul doa. Kemudian berkat pada makan sekali. Jangan tinggal tuan-tuan. Kita pun belajar hari ni, malaikat sedang menaungi kita. Malaikat berselawat kepada kita. Waktu kita sedang buka puasa ramai-ramai tu, malaikat selawat kat kita. Kemudian kita dapat berkat pula waktu tu. Kemudian Salli Muhammad, doa kita makbul lagi waktu tu. Jadi jangan lepaskan peluang istimewa makan bersama keluarga kita waktu berbuka puasa dan waktu bersahur. Boleh?
Kemudian Allah SWT Muhammad, ada kalanya tuan-tuan sekalian, orang jamu kita buka puasa. Orang jamu kita buka puasa. Maka jangan lepaskan peluang untuk kita doa dekat dia bila dia jamu kita buka puasa. An Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakum saimun wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikum al-malaikah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW menemui Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, lalu Sa'd pun menghidangkan roti dan minyak samin kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memakan dia. Setelah itu baginda pun berdoa, mendoakan, aftara indakum saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah. Telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, telah makan makananmu orang-orang yang baik, dan para malaikat pun turut berselawat, yakni memohon keampunan kepada kamu. Itu doa yang kita boleh panjatkan kepada orang yang bagi kita buka puasa. Tak hafal Ustaz, doa baik-baik sudahlah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah berkati kehidupan hang. Semoga Allah berkati. Janganlah sampai tinggal dia kosong lagu tu bila dia sedekah kita, dia jamu kita makan. Allah, semoga Allah berkati kat hang. Semoga Allah ampun dosa-dosa hang. Mana ni? Yang jenis orang susah juga kadang-kadang kita. Semoga Allah ampun dosa hang. Awak aku dosa banyak sangat ke? Payah sangat nak sebut itu. Doa mission. Jadi subhanallah, dan doakan doa yang baik-baik. Antara doa yang Nabi SAW sebut waktu Nabi SAW dijamu makan, Nabi SAW mendoakan, aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abral wa sallat alaikumul malaikah. Telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, telah makan makananmu orang-orang yang baik, dan para malaikat pun turut berselawat ke atas kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allah SWT tu berapa amalan atau berapa keadaan yang boleh kita, Allahumma salli ala Muhammad, buat waktu kita nak buka puasa, ajak orang untuk buka puasa sama-sama dengan kita. Ambil manfaat sungguh-sungguh Ramadan kali ini. Jangan lepaskan peluang kita untuk memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Kata ulama, apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan Ramadan? Yang kata hidupkan Ramadan tu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kata ulama, berpuasa pada siang harinya dan perbanyakkan ibadat pada malam hari dia. Siang puasa, malam perbanyakkan ibadat. Itu dimaksud sebagai qama Ramadan, menghidupkan Ramadan. Cuma tuan-tuan, kita ni bukan jenis orang yang sembahyang banyak, ibadat banyak, bukan jenis macam tu. Kita ni jenis orang yang kalau boleh nak buat sikit-sikit je. Nak buat juga, tapi tak rasalah nak buat banyak-banyak sangat. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab ikhlas. Di antara dua masjid yang duduk sebelah-sebelah rumah tuan-tuan tu, satu masjid, satu surau. Satu masjid buat 20 rakaat, yang surau sebelah tu buat 8 rakaat. Tuan-tuan rasa tuan-tuan sedap nak pergi yang mana? Ikhlas je buat ikhlas. Lapaslah. Sebab kita ni walaupun nak buat banyak, tapi kita tahu kita tak mampu nak buat banyak. Kalau ada pilihan lagu tu, kita akan cari yang sikit. Baiklah, di antara 28 masjid di surau ni buat 8, surau ni pun buat 8. Surau ni baca satu muka surat, satu rakaat. Surau ni baca qul ya qul Allah je. Tuan-tuan rasa tuan nak pergi mana? Qul Allah tu kita. Lepas tu kalau ada lah masjid yang buat 20 rakaat 8 minit macam dekat ni yang kita tengok dalam video tu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Amin, macam tu ya. Saya rasa mau 3 tingkat masjid tu. Habis satu Malaysia semua turun pergi masjid tu agak. Tuan-tuan, saya semua Ahmad, kita jenis nak buat, tapi kita tahu kita ni jenis malas nak buat.
Kita jenis nak buat, tapi kita tak rasa kelazatan pada ibadat kita. Sama, sebab tu para sahabat Nabi SAW bila masuk Ramadan, dia pun boleh minta ke Nabi, Rasulullah boleh tak kalau jadikan Ramadan ni sepanjang tahun di Ramadan? Dia boleh minta macam tu. Kalau kita lah agak waktu kita kata apa? Boleh tak kalau tak ada langsung? Bukan minta macam tahun. Kalau minta kurang sikit kada sikit, minta kalau tak ada langsung boleh tak? Tapi itulah kita. Tapi nak buat juga. Nak buat juga sekadar mampu. Sebab tu tuan-tuan nampak, tuan-tuan pergi main tarawih tak gini? Ada tak yang tak tarawih lah waktu ni? Baru malam keempat tak malam ni tuan-tuan. Semalam malam 3. Ada tak yang tak pergi tarawih lagi? Adakah yang dah tak pergi tarawih dah? Tak ada kot. Saya ingat semua yang duduk depan saya semua pergi kot. Tidak? Kan ada tuan-tuan yang haid ke? Pergi kot. Penat tak? Penat lah Ustaz. Letih tak pergi kerja, lepas tu malam pergi tarawih lagi? Letih tak? Letih. Tapi pasal apa tuan-tuan buat juga? Pasal satu je, nama dia iman. Iman. Tu tanda tuan-tuan masih punya iman. Tuan-tuan percaya tentang kelebihan Ramadan. Tak payah duk cerita lah yang pi ni bukan semuanya pi ikhlas nak pi ke. Ada yang nak pi pasal dah semua orang pi. Saya kalau aku tak pi lagi orang kata apa pula. Yang pi ni pasal apa? Pasal pi ni lah. Daripada petang tu dah pupai. Baik saya pi Ustaz, start motor saya pi masjid, tenang sikit kat sana. Tuan-tuan, tak usah cerita apa niatlah hati dia. Nabi kata apa? Nabi kata, siapa yang nampak orang tu berulang alik ke masjid, bersaksilah bahawa dia orang beriman. Clear. Pi sebab apalah hati yang Tuhan punya pasal. Tapi dia pi masjid, dia orang beriman. Kalau tak pasal iman, bini duk beletak-beletak start motor. Abang kata pi masjid, padahal pi kedai mama. Boleh tak? Boleh, lepak duduk kat situ, tengok bola, tengok Gusti pun masa orang balik masjid, kita boleh masjid. Boleh dah buat itu? Boleh aja. Tapi dia pi mana? Dia pi masjid ke? Itu menunjukkan bahawa dia masih punya iman. Tapi macam mana nak dapat yang nama dia pengampunan di sisi Allah? Man qama Ramadan imanan. Tang iman tu mudah-mudahan ada lah tu. Yang pergi solat tarawih tu sampai berapa rakaat tu walaupun tak boleh nak buat macam orang lain. Saya selalu kata, bagilah mayang banyak-banyak sikit. Semayang bagi banyak lah sikit. Dah banyak sikit pula. Mayang bagi banyak sikit. Bagi lebih sikit. Lebih pada biasa maksud dia. Kalau tuan-tuan boleh buat 20, buatlah 20. Buat macam ni lah tuan. Tuan duduk je. Bisa dia betul-betul ni. Kalau tuan tak larat, nak bagi perhabis. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak larat nak buat, tak larat lah nak ikut imam sampai imam tu duduk semayang kat masjid panjang sangat Ustaz baca. Tuan-tuan pergi semayang, tuan-tuan imam buat 8, sehari tuan-tuan buat sempurnakan 20 tu dengan tuan-tuan duduk je. Saya nak encourage tuan-tuan untuk buat je. Sebab mayang sunat bukan syarat diri. Tuan-tuan sihat, tuan-tuan duduk pun boleh tuan-tuan dapat. Janji buat je. Hang sakit ke? Tak. Lepas tu pasal apa mayang duduk ni? Saja. Boleh? Boleh. Lepas tu dah kita semayang sendiri, tuan-tuan baca kuliah Allah dah. Tapi kuliah Allah pun rasa macam panjang sangat Ustaz. Terus baca apa? Sungguh? Waladhdallin amin. Allahu akbar. Sami Allahu dah. Allahu akbar. Sambil senyum ya? Boleh? Boleh. Tapi Ustaz saya tak erti selawat. Tak usah selawat. Tak apa. Doa pun tak erti. Apa daripada doa tu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Tak erti lah Ustaz. Tak usah baca. Tak usah baca. Janji buat bagi jadi banyak semayang kita lebih pada biasa. Tapi duduk pun tak larat Ustaz. Berbaring. Baring kat belakang 20 orang baring. Geng AJK semua baring. Mau tak larat itu kacau buat apa. Sah semayang. Sah kan. Sebab semayang sunat baring pun sah. Cuma baring dapat pahala separuh pada duduk. Duduk dapat pahala separuh daripada berdiri. Nak dapat pahala banyak, berdirilah. Tapi duduk pun tak apa, baring pun tak apa. Cerita dengan banyak sunat ni. Dalam kereta pun boleh buat. Saya pun berapa kali saya buat dalam kereta main tarawih sungguh. Duduk rushing nak pergi tempat, nak kejap pun juga bagi jadi 20 tu. Kalau kami duduk pergi ceramah kata-kata ni, biasa memang dia akan buat 8 je sebab lepas tu dia ceramah. Saya akan berderas dengan seorang. Sebab nak jaga, nak bagi. Sebab kita dulu main-main tuan-tuan. Dulu kita buang tu je. Dulu mayang tarawih pun tak. Dulu kita apa tak. Ni dah Allah bagi sikit hidayah kita ni tuan-tuan. Buat bagi banyak sikit lah.
Lepas habis duduk seorang-seorang, Allahu Akbar sembahyang. Duduk dalam kereta, boleh sembahyang dalam kereta. Nak balik raya. Dah 10 akhir Ramadan pula tu. Sayang kalau terlepas tarawih waktu tu. Dalam kereta. Kalau isteri boleh bawa, bagi dia bawa ke, ataupun lagu mana ke, seorang duduk kat depan, 2 orang 3 orang kat belakang anak-anak kita. Saya semua tu pun kita jadi imam, boleh tu semua bawa kereta boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki. Pusing sering tu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai habis. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ya tuan-tuan? Relax ya. Tak selalu sujud sampai lepas steering lagi. Allahu Akbar. Kita lagi. Relax ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak kita belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak buat 2 rakaat. Habis 20 rakaat gitu ya. Janji tuan-tuan usaha untuk buat bagi banyak. Boleh tuan-tuan, saya Muhammad. Cumanya dalam hadis itu cerita apa? Imanan, insya-Allah kita buat tuan-tuan iman. Wahtisaban. Apa ni? Apa maksud wahtisaban ni? Harap. Harap macam mana? Haraplah walaupun dalam penuh kedaifan dan kelemahan segala amalan yang kita buat dalam Ramadan tu, harap Allah terima. Harap dia, ya Allah terimalah. Baca Quran, nak baca Quran, orang baca Quran sehari 1 juzuk, aku dapat 1 muka. Ya Allah, takat tu je aku larat buat. Ya Allah, tolong terima. Orang buat tarawih sampai seronok depa dekat Indonesia. Sehari salih alaihi Muhammad khatam 30 juzuk. Sehari khatam 30 juzuk. Sehari khatam 30 juzuk. Depa boleh ikut masjid tu penuh kan. Sehari 30 juzuk. Satu malam tarawih. Kita 1 malam 1 juzuk pun tak lepas. Kalau 1 malam juzuk maksud satu rakaat 1 muka surat. 20 muka surat untuk habis 1 juzuk. Pun tak lepas kita ni. Orang dapat lazat tu, kita tak dapat. Kita buat takat mana kita mampu buat je. Harap Allah terima. Mudah-mudahan dengan iman dan harap ni, ghufira lahu ma taqaddama dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tuan-tuan, itulah pesanan-pesanan daripada saya. Kita bincang hari ini tentang buka puasa, tentang jamu orang buka puasa, tentang makan ramai-ramai sama-sama dengan ahli keluarga. Kita bincang tentang doa yang kita boleh panjatkan kepada orang yang bagi kita makan, dan kita juga bincang tentang bersungguh-sungguh untuk perbanyakkan solat-solat kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Cukup sekadar itu, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat pertemuan kita pada hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi tahun depan. InsyaAllah.